Rahmat Allah Ta'ala sekalian, tanpa bermasa kita mulalah. Sahabat-sahabat lain tu nanti dia masuk, dan disebabkan kita ada rakaman ni, nanti mereka boleh ulang tengok sendiri lah. Baik, kita masih di bawah subtopik yang saya namakan sebagai kejahilan orang Melayu terhadap hakikat, akidah dan iman kepada alam dan perkara ghaib. Kata kunci di sini adalah alam dan perkara ghaib, dan duduk letaknya dalam sejarah budaya Melayu. Perkara ghaib, Quran dengan jelas sebut rukun Islam ataupun rukun iman semua berkaitan dengan hal-hal ghaib. Agama Islam satu agama yang suruh kita beriman dan percaya kepada perkara ghaib, tapi dengan syarat perkara ghaib yang ada dalam Quran dan Sunnah sahaja. Agama-agama sebelum Islam, Hindu, Buddha, agama Zoroastrian, mereka juga percaya pada benda-benda ghaib, tapi benda ghaib yang mereka khayalkan, yang mereka spekulate, yang mereka cipta sendiri. Dewa, Dewi, tentang the one, soul, dan pelbagai lagi istilah yang kemudian menjadi satu perbahasan penting dalam bidang falsafah, khususnya yang dinamakan sebagai bidang berkaitan benda yang tak nampak ni, iaitu metafizik. Metafizik. Jadi metafizik ni lawan kepada fizik lah. Metafizik lawan kepada fizik. Dalam konteks agama kita, konsepnya adalah al-ghaib dan ia berkaitan dengan akidah. Dan kita semua tahu benda-benda yang bersabit akidah mesti semuanya hanya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak, bagi agama-agama lain mereka guna akal, mereka guna spekulasi, mereka guna cerita-cerita dan seumpamanya. Ini yang membezakan kita dengan agama-agama lain. Walaupun agama Islam satu agama yang suruh percaya pada benda gaib, alam gaib, makhluk gaib, tapi ia hanya mesti epistemologinya, kaedahnya yang hanya ada dalam Quran dan Sunnah secara mutlak ataupun secara mandatorinya. Yang tidak boleh disahkan ada dalam Quran dan Sunnah secara mandatori, maka ia wajar diragui dan ditolaklah. Sebab tu bila mari kita tentang hantu, maka kita semak, dalam Islam ada tak konsep hantu? Rupa-rupanya dalam Islam tak ada. Yang ada hanya konsep jin, iblis. Iblis pun termasuk di kalangan jin. Malaikat, itu makhluk-makhluk gaib. Dan kita pun setujulah bahawa semua yang orang kita jumpa apa semua tu, itu jin belaka lah. Dalam hadis Nabi bersebut, la ghawla walakinna su'ala. Tidak ada hantu. Yang ada adalah as-su'ala. Dalam syarah Sahih Muslim, as-su'ala tu apa dia? Iaitu jin yang menjelma. Jin tukang sihir daripada kalangan jin yang menjelma, yang buat khianat pada manusia. Ada, kita tak nafi. Sebab tu ada orang kena sihir, ada orang kena rasuk, ada orang kena kacau, ada orang nampak jelmaan-jelmaan. Kita tak nafi ada. Tapi semua daripada al-jin. Daripada jin belaka. Daripada jin belaka. Baik. Tempoh hari kita berhenti pada bahagian ini. Kita mula baliklah dari atas ya, sikit. Persoalan yang paling besar dalam kehidupan seorang manusia yang berfikir adalah tentang siapakah Tuhan. Ini benda yang paling fundamental yang difikirkan juga oleh mereka-mereka yang sebelum datang Islam lagi. Zaman Aristotle, Plato, Socrates, zaman-zaman awal tu mereka dah fikir dah bagaimana alam ni muncul dan seumpamanya. Itu kita dah bincang lah banyak lebar tempoh hari, boleh tengok rakaman. Jadi pergi ke sini, perbincangan tentang siapa Allah, bla bla bla. Okey. Ini adalah keistimewaan Islam yang mesti difahami secara menyeluruh dan tuntas, iaitu rukun Islam, rukun iman, agar tidak berlaku kesalahfahaman sebagaimana yang berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia sebahagiannya lah. Jika ditanya kita apakah yang terbaik bagi digunakan untuk belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, atau perbahasan mengenai rukun iman, jawapannya adalah Al-Quran. Sebab itulah sumber ilmu akidah, sumber ilmu syariat ni Quran. Cuma lagi kita ni sebagai orang awam tak sempatlah nak mentadabburkan
satu persatu daripada ayat Quran, maka ulama-ulama yang datang kemudian telah membantu kita menyusun kitab-kitab khusus dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh, dalam bidang akhlak dan seumpamanya. Tetapi tetaplah sumber kepada ilmu-ilmu taksim, pembahagian ilmu-ilmu itu tetap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. So, kalaulah kita dapat untuk kembali mentadabburkan ayat-ayat Quran berkaitan dengan akidah dan melalui tafsir-tafsir muktabar. Nak tadabbur mesti melalui tafsir-tafsir muktabar. Makanya ia akan membantu kita untuk lebih fahamlah tentang hakikat tauhid berdasarkan kalam Allah itu sendiri. Cuma kemudian para ulama menyusun secara khusus dan memilih ayat Quran dan hadis berkaitan perbahasan akidah, tauhid dan iman secara ringkas berbentuk matan yang kemudian ada syarahnya, atau dalam kitab berbentuk perbahasan dengan memasukkan juga perbahasan isu-isu semasa yang menjadi tantangan dalam isu akidah pada zaman mereka masing-masing. Itu peranan ulama. Setiap zaman akan ada akan ada dia punya kita panggil tantangan ni, maksudnya dia punya cabaran masing-masing. Nah, zaman moden kita ni macam-macam lagi muncul. Adanya semenjak zaman moden, zaman selepas pasca revolusi industri, mula ada isu berkaitan sekularisme dan mutakhirin dengan LGBTQ-nya apa semua. Itu tantangan-tantangan zaman yang mesti diberi jawapan ataupun direspon lah. Di barat hari ni dah makin teruk lah. Dia punya lelaki nak jadi wanita dan wanita nak jadi lelaki tu jadi salah dah. Kalau kita kata dalam dunia ni manusia hanya ada lelaki dan wanita. Sebab walaupun seorang tu lelaki, tapi kalau dia rasa dia wanita, kita kena hormat dia sebagai seorang wanita. Itu dah sampai tahap dia panggil postmodernism, yang bermaksud tidak ada dah kebenaran mutlak. Siapa-siapa boleh benar, siapa-siapa boleh salah. Tidak ada satu naratif agung yang boleh menentukan orang ni betul, orang ni salah. Dalam apa hal sekalipun. Kita kata macam saya, dari sudut politik, saya berpegang semua orang boleh betul dan semua orang boleh salah. Dari sudut politik kepartian. Tapi dari sudut akidah, agama apa semua, tak boleh kita berpandangan begitu. Nah, dalam akidah lagi kita kata, boleh siapa-siapa betul, siapa-siapa salah. Agama lain pun betul, agama Islam pun betul. Tak boleh. Kita mesti tegas berpegang bahawa hanya Islam agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Itu jelas. Nah, tetapi orang lain nak amal agama dia, ikutlah. Tu sebagaimana surah, kita baca surah Al-Kafirun tu. Nah, kamu nak beramal dengan agama kamu, silakan. Kami nak beramal dengan agama kami, jangan kamu kacau. Gitu. Tapi untuk nak kata agama kamu pun betul, agama saya pun betul, tak boleh. Kita hanya boleh kata agama saya betul, tapi awak nak amal agama awak, itu hak awak. Tidak ada halangan. Dan begitulah yang termaktub dalam perlembagaan kita Malaysia. Ya. Baik, seterusnya, ironinya apa yang berlaku di alam Melayu cukup istimewa, khususnya berkaitan pemikiran beragama orang Melayu apabila Islam datang menjadi agama rasmi serantau. Dia kena tahu ya, timelinenya, Islam ni agama paling bongsu. Terlebih dahulu sekitar 1000 Masihi ataupun awal sikit 700, 800 Masihi, awal lagi agamanya Hindu dan Buddha. Agama yang ada empire ya. Agama yang ada empire, iaitu Majapahitnya, Sriwijayanya, apa lagi di belah-belah apa Segertingkera, Nusanggora apa semua tu banyaknya Hindu Buddha. Dan sebelumnya agama animisme dinamisme lah. Ini timeline yang dibuat oleh ahli sejarah. Tidaklah tepat 100%, tapi ia membantulah kita untuk faham. Sebab agama Hindu Buddha ni bukan semua orang di alam Melayu ketika itu menganut Hindu dan Buddha. Sebahagian mereka menganut agama tradisi mereka, Sang Hyang Tunggal apa semua tu. Hindu Buddha ni kemudian dah. Cuma agama Hindu dan Buddha ni boleh kata agama rasmi kepada empire, iaitu Sriwijaya dan Majapahit lah paling besar ya. Sebelum munculnya empire Islam, iaitu Samudra Pasai sekitar 1000 Masihi, dan kemudiannya tertegaknya kerajaan Melayu Melaka iaitu 1300 ataupun 1400 Masihi, dan ia telah jatuh pada 1511 oleh serangan Portugis itu. Oleh serangan Portugis. Baik. Jadi Islam datang paling lewat.
timeline dia ni mesti kita ingat. Islam datang paling lewat. Bermaksud alam Melayu telah membawa nilai agama-agama lain. Hindu, Buddha, bahkan Kristian sudah awal lagi datang. Dan agama Yahudi pun ada penganut-penganut Yahudi yang sudah sampai di alam Melayu ketika itu. Ini menarik. Kemudiannya katanya apabila Islam datang menjadi agama rasmi serantau selepas pengislaman para sultan dan rajanya, maka keseluruhan rakyat khususnya yang berbangsa Melayu juga menjadi Muslim. Selain itu sudah ada kalangan kaum Muslim dari India dan China yang lebih awal lagi Islam adalah China dengan India. Yang lebih lama menerima Islam berbanding semenanjung tanah Melayu. Sebagaimana tempat-tempat lain, Islam yang sampai di sini juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri seperti mazhab dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Dia bergantung pada siapa yang datang ketika itu. Maka kalau dia mazhab Syafi'i, maka di sini maka itu jadilah mazhab Syafi'i. Kalau yang datang itu ulama-ulama sufi, ulama tarikat, tasawuf, maka itulah pengaruh paling besarnya dan seumpamanya. Dan ini yang menarik untuk kita telusuri, dia panggil genealogi. Genealogi ni kalau bahasa ni dia panggil ilmu riwayat lah. Menelusuri riwayat. Genealogi ni boleh jadi riwayat, ilmu nasab dan seumpamanya. Untuk tahu nasab, untuk tahu riwayat lah, ada asal muasal daripada mana dan seumpamanya. Genealogi. Baik, dalam masa yang sama, proses asimilasi budaya juga berlaku. Bukan sahaja daripada tamadun bangsa lain, namun juga budaya Islam, budaya agama. Maksudnya Islam datang dengan sifat keanjalannya pada peringkat awal bersifat lunak dan bertoleransi dengan mana-mana ada istiadat dan tradisi kebudayaan, amalan daripada agama lama orang Melayu, Hindu, Buddha, dengan matlamat para pendakwahnya iaitu antara yang termasyhur adalah Wali Songo. Membersihkan unsur-unsur bertentangan dengan prinsip akidah tauhid, terutamanya bersifat hiburan dalam kebudayaan. Ada toleransi tanpa nafikan. Sebab Islam datang ke alam Melayu tidak melalui peperangan yang besar lah. Macam yang berlaku di belah-belah negara Arab, Asia Barat, tidak begitu. Islam yang berkembang di alam Melayu berdasarkan satu gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan. Sehingga orang-orang, tapi pertentangan tetap ada. Bukan tak ada langsung. Pertentangan itu ada. Tapi disebabkan ia bersifat gerakan kebudayaan, lama-lama ia meresap dan berjaya lah. Cuma dia tidak terlalu keras untuk nak suruh tinggal semua perkara-perkara yang sudah sedia ada dalam masyarakat. Ada toleransi yang tinggi di situ ya. Baik, sememangnya syariat Islam tidak bermasalah menerima sebarang bentuk ada istiadat dan tradisi kebudayaan, tetapi dengan syarat ia tidak melanggar batas syariat khususnya akidah. Hakikatnya kebanyakan daripada aktiviti adat resam dan tradisi budaya tersebut meskipun pada zahirnya nampak hanya satu praktik budaya, namun sebenarnya ia dilakukan dengan ada keyakinan iaitu i'tiqad tertentu dalam hati. Ini tidak termasuk kepercayaan bersifat khurafat, tahyul karut kepada makhluk halus seperti jin yang boleh membantu mereka daripada pelbagai aspek selain daripada kepercayaan dan keyakinan terhadap seher, jampi serapah dan petua-petua yang berkaitan dengan aktiviti berkaitan bomoh, pawan, dukun, tukang tilik dan seumpamanya. Kita kena tahu masyarakat Melayu dulu, dalam satu kampung, orang yang paling power siapa? Ketua kampung. Paling power lah. Biasanya ketua kampung ni orang paling kaya, orang paling, kalau Kelantan orang paling gerebel. Nak kata jahat tu dia tidak jahat. Tapi dia ni jenis, dia lah paling hebat lah. Paling berani, paling banyak duit, paling ramai pengikut dan seumpamanya. Yang kedua, paling besar pengaruh siapa dia? Kalau ada sakit, demam apa semua, bomoh, pawan, dukun, tukang tilik, ni berada di hierarki yang kedua. Bila Islam datang, muncul satu kelompok lagi. Iaitu siapa dia? Tok Imam Lebay, Tok Imam, Tok Bilal, apa dah lagi, Tok Siap. Ni orang surah masjid pula muncul. Daripada dulu, ketua kampung ni kalau ada sakit apa semua akan merujuk pada Tok ni lah. Tok Bomo apa semua tu gini. Tapi semenjak Islam datang, mulalah sebahagian mereka mula guna juga khidmat Tok Imam apa semua, ulama apa semua tu gini.
So apa yang berlaku bila berlaku sakit gering sakit, ada orang sakit apa semua, first mereka akan cari untuk bomo pawan dukun ni. Pergilah bomo buat gunakan kayu apa semua, jampi serapah gitu gini, maka nazak ni dia punya nazak teruk. Bila teruk, maksudnya tak ada dah harapan, barulah dia panggil Tok Lebah atau apa ni untuk baca Yasin. Ini yang berlaku ya. Ini yang berlaku. Jadi ini yang kita masukkan sinkretisma ni, percampuran. Telah berlaku campur aduk di situ. Jadi bila Islam datang, sebahagian bomoh pawan dukun ni pun sedar. Mereka juga perlu berubah. Mulalah mereka pun mencampur adukkan jampi serapah mereka dengan kalimah-kalimah Islam. Mereka pun pergilah juga belajar juga lebih kurang. Bacalah ayat Quran ke ayat kursi apa semua, tapi jampi serapah panggil syaitan iblis tak tinggal juga. Dia campur aduk. Sebab dia tahu kalau dia tak buat begitu, masyarakat dah ramai masuk Islam. Kalau dia tak buat begitu, maka dia punya market pun akan merosot. Ramai orang akan meninggalkan mereka. Jadi disebabkan mereka kreatif begitu, maka institusi ini sampai hari ini boleh hidup. Ada demandnya. Sebab bila ada demand adalah supply. Dan sebahagian daripada golongan agamawan ni juga terlibat juga dengan benda-benda lagu ni, minat dan seumpamanya. Jadi dia jadi macam campur aduk di situ. Itulah yang kita masukkan dengan synkretisma ya. Berlakunya campur aduk di antara dua-dua pihak ni. Baik, katanya lagi apa dia? Contohnya lagi apa dia? Praktik budaya ni kalau nak bagi faham lagi ya. Nanti saya akan bahas panjang lebar. Contohnya dulu di Kelantan, almarhum Tok Guru Nik Aziz telah haramkan bahawa dia dikir barak, menora, makyong, menora, apa lagi, main puteri, di Terengganu ada apa dia, ulit mayang dan seumpamanya. Setengah orang berhujah itu semua hanyalah ritual kebudayaan. Tapi sebenarnya tidak. Bila diteliti, ritual itu sebenarnya berasal daripada kepercayaan. Iaitu kalau ulit mayang di Terengganu jelas bahawa tarian itu dibuat untuk memuja semangat padi, supaya semangat padi tidak marah ke lagu mana ke, dengan harapan padi tahun itu, padi yang disemah, padi yang ditanam itu, yang disemah itu jadi elok. Maka kena puja semangat padi. Maka perkara itu jelaslah bertentangan dengan akidah Islam. Mana boleh. Jadi setelah ulama-ulama kita membuat teguran apa semua begini, maka hari ini ulit mayang hanya dipersembahkan sebagai persembahan budaya, tarian budaya apa semua. Maka isu berkaitan akidah ni dah tak ada lah. Tetapi kalau tarian itu dibuat oleh wanita yang tutup aurat, di hadapan pula lelaki-lelaki ajnabi apa semua, tetaplah berdosa. Tapi berdosa tu tak sampailah tahap boleh ada isu dalam akidah, iktikad tidak. Begitu keadaannya, nak faham. Begitu jugalah dikir barak di Kelantan, main puteri, mokyong, menora apa semua ni, dia ada kaitan dengan pemujaan, kaitan dengan hubungan dengan makhluk halus jin lah. Untuk panggil jin lah apa semua gitu gini nak. Kalau dikir barak tu, dia ada buka panggung. Buka panggung ni, muja lah, muja. Bagih dulu, muja. Muja ni baca mantra-mantra, semacam doa gitu ataupun mantra itu dengan memanggil lah roh tok nenek moyang ke, dewa-dewi mana ke, supaya jaga majlis hari ni, supaya lancar belaka. Mana boleh kita orang Islam terima benda lagu tu. Jelas lah benda tu bercanggah dengan akidah. Makanya bila almarhum Tok Guru sudah haramkan, mereka dididik. Para karyawan seniman itu dididik dengan kefahaman. Bukanlah Islam itu anti seni budaya, tidak. Tidak sama sekali. Boleh nak berseni budaya apa semua. Tapi dengan syarat, mesti patuh syariat. Bukan tak boleh langsung. Boleh. Tapi jadi maka mereka pun semakin mahir, semakin faham, dididik, ditarbiah. Para karyawan ataupun para pendekir barat pun mulalah faham. Okey, kita buang yang bagih yang muja tu. Okey, satu. Yang kedua, lirik-lirik dikir barat dulu ni penuh dengan apa dia, mencarut ya. Orang Kelantan panggil menyampun. Siapa tahu menyampun? Siapa Kelantan ni? Menyampun.
Tak boleh lah duk cerita pasal benda-benda seksual dan seumpamanya, maka itu tidak Islamik. Dan akhirnya mulalah berlaku perubahan, iaitu ya Zulizzi nyapun. Sajalah standard kan jadi menyampun. Maksudnya mencarut. Liriknya duk cerita pasal janda tu, janda ni dan seumpamanya. Itu tidaklah jahiliyah lah tu. Nah, sebagaimana syair jahiliyah yang duduk cerita benda-benda lagu tu. Maka almarhum Tok Guru mendidik, dan akhirnya para penggiat dikir barat mutakhir ini faham benda tu, dan mereka mula tukar lirik-lirik dikir barat tu kepada nasihat, kepada kritik sosial, kepada suruh kejar cita-cita tentang kebersihan. Maka okey dah. Jadi hari ni walaupun masih ada lagi lah yang pelik-pelik tu, tapi nak katanya ada cara untuk di-adjust benda tu jadi tidak dah mengarut macam dulu. Maka bila jadi begitu, dari sudut hukum, pertamanya dari sudut isu-isu akidah tu dah tak ada. Yang kedua dari sudut isu fiqh apa semua tu, dah nampak berkurang, dah makin patuh syariat. Itulah. Nah, bukan tak boleh. Tapi ada jugalah yang memang tak boleh, yang memang tak boleh nak adjust dah. Sebab memang terlalu, macam yang apa dia, muja busuk. Dah. Dia letak kalau orang Jawa dia panggil sesembahan. Letak ayam pulut kuning apa semua tu gini, dia letak di busuk-busuk di belakang rumah dia. Dengan yakin di sini ada penunggu, dengan letak ni, tu. Dah ayam apa semua, ayam apa semua. Dia letak. Dah. Tok nenek moyang, ambil lah hadiah ni. Lepas tu tolonglah saya ni rezeki jadi murah. Tu tak boleh lah. Itu memang ada unsur syirik yang mesti ditentang lah, khurafat tahyul dan seumpamanya. Baik, di sini menurut pemerhatian para akademik saya sendiri berlaku keironian dalam pemikiran beragama orang Melayu secara umumnya. Orang Melayu secara umumnya tiada masalah dalam menerima dan menyatakan keimanan kepada Allah, tak ada masalah. Malaikat tak ada masalah. Nabi Rasul tak ada masalah mereka terima. Hari kiamat mereka terima. Qada tak ada masalah. Namun dalam masa yang sama, dalam sedar ataupun tidak, mereka juga percaya malah mengamalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan asas keimanan mereka yang memungkinkan natijah seberat boleh mencederakan kualiti akidah. Mereka malah membatalkannya kerana boleh menjadi sebab jatuh ke lembah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apa maksud saya sini? Ini mudah tuan-tuan. Kerana pencampuran tadi, ni kita sebut sini kan, bercampur aduk ni, yang Hindu Buddha dulu pun ada campur aduk, jadi campur aduk pasal bomo, pawang duka apa semua ni, maka munculnya masyarakat yang kemudian Tok Haji, Tok Lebah, soleh, orang surah masjid, mengaji Quran, khatam, pergi haji, pergi umrah apa semua, tapi dalam masa yang sama, Tok bomo, pawang, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal, mereka tak buang. Mereka duduk sekali lah, orang yang sama. Masyarakat yang sama. Dia Tok Haji, Tok Lebah, orang masjid, orang surau, sembahyang bang, nak anak-anak tutup aurat belakang. Alhamdulillah baik, soleh. Mulut jaga apa semua, akhlak baik. Tapi jika ada hal-hal tertentu, dia sakit ke, dia demam ke, ataupun ada barang dia hilang ke, without any hesitation, dia akan pergi rujuk Tok bomo, pawang, dukun. Selalu saya bagi contohnya baru lepas duk solat jemaah dengan kita. Dan dia baru lepas solat jemaah dengan kita. Solat jemaah lah. Nah, berjemaah dengan kita. Lepas solat jemaah kita tanya, Pak Mat nak ke mana tu? Ni tadi wallet hilang ni. Nak pergi jumpa Tok bomo, sekejap tanya, nak tilik-tilik kok dia boleh tahu kat mana. Ni kita kata pening kepala tuan-tuan. Sedangkan kalau kita faham sungguh-sungguh akidah tauhid, mari nak suruh kita buang benda tu. Nah, dalam Quran Sunnah tu ayat berlambak untuk kita tinggal benda-benda macam tu. Tatayurnya, menilik nasibnya, ada apa nama nujum apa nama ni, tilik nasib dan seumpamanya, jumpa Tok bomo, pawang, dukun. Tapi boleh pada orang Melayu, dia tak buang yang tu, dia letak sekali. Beriman pada Allah, okey, beriman pada hari kiamat apa semua, okey, tak ada masalah. Tapi benda yang patut dibuang, dia tak buang. Dan benda ni saya rincikan lagi dalam buku saya satu lagi, iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Waktu lebih jelas di situ. Yang ni kita tak masuk dalam buku ni, kita lebih kepada riwayat tentang Israiliyat, hadis palsu dan juga apa nama fitnah sirah dan seumpamanya. Tapi ada kaitan lah.
Dia package benda tu. Disebabkan kita tak berapa cakna dalam masalah riwayat agama ni, sahih tak sahih, maka dari awal lagi Islam mari tu, pattern tu dah menyebabkan kita tak cakna sahih ke tidak ni. Betul ke Nabi buat ni? Sunnah Nabi lagu ni ke? Bila kita tak cakna begitu, dia jadi bercampur haduk abi licin. Namun amalan yang berasaskan ada istiadat, tradisi turun-temurun dan warisan nenek moyang ini diamalkan dengan iktiqad. Ia adalah satu bentuk ikhtiar. Biasanya alasan orang yang pergi jumpa Tok Mama Pawan Dukun ni, mereka kata ni ikhtiar sahaja. Ni ikhtiar sahaja dia kata. Kita tidak kita tak percaya pun kepada Tok Mama Pawan Dukun ni, tapi sebagai ikhtiar. Masalahnya kalau kita tak percaya, kita tak pergi jumpa lah tuan-tuan ya. Dan apa lagi, ada orang, saya sendiri pun masa tu tak boleh jawab bila ada orang tanya. Kami pergi jumpa Tok Mama Pawan Dukun ni, dah jadi benda tu. Contohnya ada orang sakit batu karang ya. Dan dia jumpalah satu orang perawat ni yang memang dia guna rawatan yang dia sendiri pun mengaku adalah rawatan batin ataupun bedah batin ataupun apa semua ni. Jadi dah jadi. Dah. Bila pergi tu berawat tu betul batu tu keluar apa semua. Tapi explanation secara saintifik tak ada. Tapi batu tu keluar. Jadi sama ada dia guna silat mata ataupun benar-benar dia guna bantuan daripada jin ke lagu mana. Tapi benda tu jadi. Sembuh. Jadi adakah sembuh tu jadi tak boleh? Saya nak jawab pening masa tu tuan-tuan. Balik di Kelantan, jumpalah guru-guru saya, tanya balik maulana-maulana saya ni. Yang kita duk mengaji ambil ilmu dengan mereka ni. Tanya lagu mana Ustaz nak jawab lagu ni. Pelak. Bila mereka kata jadilah. Dan tidak ada side effect apa semua. Dia gini. Dalam kaedah agama kita, bila benda tu jadi sekalipun, ia tak menunjukkan bahawa ia satu perkara. Maksudnya bila mujarak satu obat, satu kaedah cara, dia tak menunjukkan perkara itu adalah sebagai patuh syariat. Tak semestinya. Macam orang merawat yang guna arak. Guna arak dan seumpamanya. Guna bahan-bahan yang haram dan seumpamanya. Memanglah jadi obat tu. Tapi adakah dia jadi halal? Tak halal. Tetap haram. Gitu. Lepas tu lagu mana? Tetap kena taubat pada Allah Ta'ala. Kerana nasib baiklah mujarak jadi sembuh. Ada masa untuk taubat lagi. Yang kita khawatir tengah-tengah merawat dengan Tok Mama Pawan Dukun ni. Dan mereka pun letak syarat pelik-pelik. Mereka letak syarat-syarat yang jangan semayang 3 hari. Seminggu ni jangan semayang. Solat Jumaat sebulan jangan semayang. Contoh suruh makan tai. Suruh makan abu mayat orang bukan Islam. Ini syarat-syarat bomoh-bomoh ni kadang-kadang untuk nak bagi ilmu dia tu jadi. Dan kita atas nama ikhtiar tadi, walaupun kita ni Islam, orang awal semayang baik tak tinggal, tapi sebab nak sembuh kita ikut. Itu yang kita risau. Dalam proses rawatan itu, andai kata mati ke lagu mana, ke dalam ikut yang Tok Bomoh tu sebut lagu mana, kedudukan akidah kita. Yang tu yang kita risaukan. Waliyadzubillah min dzalik. Baik, namun amalan yang berasaskan ada istiadat, tradisi turun-temurun dan warisan nenek moyang ini diamalkan dengan iktiqad. Ia adalah satu bentuk ikhtiar. Ini memang ikhtiar ni daripada perkataan khairun. Khairun ni baik. Literalnya baik ni dalam konteks syariat maksudnya patuh syariat. Baik khairun, ikhtiar ni satu benda tindakan yang mesti patuh syariat. Kalau tidak patuh syariat, dia tak panggil ikhtiar lah sepatutnya. Sedang padanya terselit iktiqad dan keyakinan kepada entiti selain daripada Allah mampu menunaikan hajat, menyembuhkan sesuatu penyakit, memberikan sesuatu kebaikan, menghalau bala bencana, merubah nasib dan banyak lagi. Ini semua ni benda yang memang menyebabkan kita jadi kufur kepada Allah ni. Kalau kita ada keyakinan benda ni lah boleh menyebabkan sekian-sekian. Ada orang minat ni, cincin permata, apa ni, geliga buaya lah, geliga ular lah, geliga naga lah, macam-macam lah. Ada 5 tu lah, ada 5 ni lah. Jadi kita tanya dia, apa kelebihan ni, khasiat ni? Semenjak saya pakai ni, rezeki makin murah. Semenjak saya pakai cincin permata ni, rezeki makin murah. Tikam nombor ekor selalu kena. First prize, second prize. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Kita kata berat lah kau ni. Dah lah percaya pada benda tu. Pergi pula berjudi. La haula wala quwwata illa billah. Nampak tak?
Dia punya kesan tu jadi berangkai. Dia punya kesan tu akan jadi berangkai. Tengok komen sekejap. Ada ramai komen. My Lottery-nya apa? Okey, baik. Tak ada. Tuan-tuan nak bersuara ataupun ada apa-apa pandangan boleh tarik saja ya. Nanti kita baca dan kita ulaslah di situ ya. Ataupun di hujung nanti kita berhenti pada 10 suku. Kita sepatut lewat sikit sejam setengah dah. Kita dah update masa jadi sejam ke sejam setengah. Maka dalam 10.45 lebih kurang kita berhenti. 10.30 saya berhenti. Kita akan bawa pada soal jawab lah dalam 15 minit, 10-15 minit ya. Baik. Seterusnya okey. Meskipun begitu, jika ditanya kepada mereka yang beramal dengan amalan tersebut, yakni jumpa Tok Bomo, pawan dukun, percaya pada siang mangkal, tangkal apa semua tu, kita minta kepada Allah SWT, dia kata, ini cuma ikhtiar saja. Kita bukan minta pada Tok Bomo tu, kita bukan minta kepada, masalahnya yang kata tak boleh jumpa Tok Bomo ni Rasulullah. Dah. Tok Bomo yang betul-betul bomo lah, bukan tukang uruk apa semua ni. Ini masalah satu lagi, kita pun campur aduk di situ. Kadang-kadang dia tukang uruk je, tapi kita panggil Tok Bomo juga. Ataupun dia ni herba, tapi sebahagiannya campur aduk. Memang dia tukang uruk, tapi dia menguruk tu guna ilmu-ilmu untuk moja-moja juga. Tak setujulah, tak boleh lah situ ya. Antara ikhtiar yang masyhur dan menjadi tradisi turun-temurun orang Melayu adalah menggunakan bomoh, pawan, dukun, tukang tilik dan seumpamanya apabila ada isu yang diyakini ada unsur mistik dan berkaitan makhluk halus. Sedang dalam Quran dan hadis secara jelas mencela golongan tersebut dan amalan mereka yang melibatkan sihir. Sehinggalah Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang wafat 748 Hijrah dalam kitabnya yang masyhur bertajuk Al-Kabair, iaitu bermaksud dosa-dosa besar yang dihimpun 76 dosa besar belaka, telah meletakkan dosa besar ketiga terbesar, nombor 3 rankingnya, iaitu apa dia? As-sihru, dosa sihir. Cuma sekarang kita ni, masalah orang Melayu ni, kita confuse. Seorang Tok Bomo tu benar-benar guna sihir ke tidak? Betul. Ada Tok Bomo tak guna sihir. Ada Tok Bomo ni dia betul-betul adalah perawat kampung. Dia duk guna herba, dia duk guna herba saja, dia duk menguruk. Yang ni tak apa tuan-tuan. Yang kita khawatir dia campur aduk ni. Yang kampung-kampung lah. Tapi dia campur aduk juga dengan mantra-mantra, muja-muja yang ada unsur sihir ni. Yang tu yang kita risau. Kalau pure sebagai seorang perawat yang menggunakan herba-herbalis, tak ada masalah tukang uruk yang betul-betul dia ni tukang uruk yang betul-betul tukang uruk lah. Tak ada unsur pelik-pelik ni. Ya, jadi masalah kita sekarang yang ramai orang confuse, termasuk kita pun confuse mungkin, bila campur aduk mereka ini kita tak dapat nak bezakan. Benarkah dia perawat biasa yang tidak ada unsur yang patuh syariat maksudnya, ataupun yang ada juga campur benda-benda yang tak patuh syariat. Ini masalah. Jadi nak tahu tu macam mana? Nak tahu tu macam-macam mana pun kena ada ilmu juga. Kita sendiri tu kena ada ilmu, yakni untuk faham bahawa yang ni sudah langgar syariat, yang ni masih lagi patuh syariat. Hatta kita pergi jumpa ustaz-ustaz, so-called ustaz-ustaz yang ruqyah sekalipun. Dia guna nama ustaz, dia guna nama Darussyifa ke, dia guna Darussalam ke, tak kira lah. Dia belajar. Tapi bila dia start merawat, kita tahu cara dia mantra ataupun ruqyah yang dia baca tu bercampur aduk antara ayat Quran, doa, hadis apa semua dengan mantra-mantra bunyi Jawa tak Jawa apa semua. Maka kita tahulah ini secara automatik kita patut ragu. Ni betul-betul rawatan yang based on ruqyah syar'iyah ataupun yang sudah campur aduk. Di sini kita kena buat keputusan sama ada nak ikut dan okey dengan perkara itu ataupun kita nak tinggalkan dia. That the first and the last time we go to them. Tak bolehlah ulang lagi dah. Gitu. Hukuman bagi mereka yang sengaja mengamalkan sihir, bahkan dah ada orang undang-undang untuk di-endorse ya. Sebilangan perawat ni untuk berjuangkan untuk ada orang undang-undang untuk mereka yang mengamalkan sihir. Tapi nak buktikan orang tu benar-benar ada sihir ke tidak, itu yang jadi susah sikit tu. Bukan susah lah, kita sendiri tu kena ada ilmu yang ni. Kena tahu. Kalau kita pergi merawat, contoh kita pergi merawat, kita adalah apa-apa isu,
kita pergi tolong minta rawatan apa semua tu, dia sekadar solat sunat, solat hajat. Dia baca ruqyah-ruqyah yang digunakan Quran, ayat kursi. Tu okey lah. Tapi kalau dia mula ada buat ritual pelik-pelik, bahkan dia pesan pada kita jangan semayang, suruh langgar syariat, bagi syarat pelik-pelik apa semua, jangan mandi hadas besar, biar dalam keadaan kotor begitu. Kita sepatut ragulah. Jadi sebab tu saya buat kesimpulan, kalau kita ni seorang yang insya-Allah menguasai ilmu fardu ain dengan bagus, ilmu fardu ain saja ya, dengan baik, patutnya kita tak akan mudah untuk tertipu dengan golongan yang mencampur adukkan antara ruqyah yang syar'iyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Golongan-golongan perawat penipu ni, walaupun nama dia ustaz, tok guru, maulana ke berapa, tapi kita tahu ni benda yang sudah langgar syarak ni. Takkanlah pergi bertapa dalam hutan sampai tak sembahyang Jumaat. Nah, dia kata okey, tak ada masalah. Tak boleh. Benda tu mandatori solat Jumaat ni, tiba-tiba orang kata tak apa. Walau bukannya ada darurat lain apa semua pun. Dia. Baik, seterusnya katanya, hukuman bagi mereka yang sengaja mengamalkan sihir, apatah lagi menzalimi orang lain dengan sihir tersebut adalah dibunuh. Ini antara boleh tengok dalam nota kaki buku Al-Kabair ni. Kalau saya guna yang terjemahan Telaga Biru tu, cantik juga. Dia ada nota kaki di situ. Setiap mazhab ada perbincangan. Ahli sihir yang benar-benar sihir, maksudnya yang benar-benar guna jin syaitan iblis ni. Lepas tu dia buat khianat pada orang pula. Bukan bangsa kita saja, orang Arab pun ada, orang Cina pun ada, semua bangsa lah ada mereka punya syaitan iblis ni. Sebab perantaraan sihir ni mesti jin iblis. Mesti jin iblis. Dia tak boleh buat sendiri, dia mesti bantuan kawan tu, baru jadi. Nah, selain itu dalil-dalil daripada hadis tentang celaan dan larangan menggunakan bomoh dan menggunakannya seumpamanya adalah sangat keras dan jelas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Hakikatnya pengamalan sihir dan menggunakan khidmat sihir secara sengaja dan sedar memungkinkan seseorang itu juga mensyirikkan Allah dengan sengaja. Oleh yang demikian, dosa besar yang pertama dalam kitab tersebut adalah syirik kepada Allah, syirku billah, dan ditegaskan ia adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Maka kena sengaja lakukan syirik ini, kena masuk Islam semula, mengucap dua kalimah syahadat semula. Nah, surah An-Nisa ayat 48. Antara buku yang sempat saya kumpul dan lihat perbahasan mengenai isu-isu melibatkan adat resam kebudayaan Melayu yang ada unsur tahyul, khurafat, bid'ah dan seumpamanya adalah karangan Talib Haji Ahmad. Ini satu orang yang dia kumpul beberapa buku, dia kumpul amalan-amalan yang dinamakan berjudul Kebudayaan Asli Melayu Tua. Dia ada dua, jilid 1 dan jilid 2. Buku ini menghimpunkan 29 amalan yang menjadi budaya orang Melayu yang dianggap dan dipercayai mempunyai kelebihan dan manfaat berunsur mistik. Sebab tu saya buat status Facebook, siapa yang follow Facebook saya, Islam bukan agama mistik. Islam bukan agama mistik. Bukan agama mistik. Apa mistik ni bukan bahasa Melayu, pinjaman daripada bahasa Inggeris, mistik dah. Nah, mistik apa gitu. Mistik. Tapi kemudian sebahagian daripada pengkaji barat yang kaji Islam, mereka mula guna istilah the mysticism of Islam untuk merujuk kepada apa dia? Tasawuf. Di sinilah kita rasa ralat, saya duk rasa ralat. Kenapa ada orang Islam duk setuju? Bila kita sebut tasawuf, kalau yang tasawuf yang dimaksudkan adalah akhlak, apa yang mistiknya? Kalau tasawuf yang dimaksudkan akhlak, apa yang mistiknya? Rupa-rupanya bila ditelusuri, ternyata tasawuf ini adalah tasawuf falsafi. Tasawuf batini. Falsafi ataupun batini ataupun lebih spesifik wujudi.
Wujudiyah. Ini panjang cerita ni. Panjang ceritanya lagi. Tapi kalau tasawuf akhlaki, untuk jaga hati sifat mazmumah, membuang sifat mazmumah, belajar sifat mahmudah, apa semua betul begini, apa yang mistiknya? Apa yang mistiknya? Jadi Islam pada saya bukan agama mistik. Kita bukan agama laduni. Kita bukan umat ilmu laduni. Kita umat ilmu wahyu. Jelas, Islam bukan agama mistik. Islam agama wahyu. So saya tak setujulah bila golongan pengkaji tasawuf duk guna istilah the mysticism of Islam. Jadi bila ditelusuri ternyata yang mereka maksudkan tasawuf di sini tasawuf falsafi batini ini. Oh, patutlah mereka duk guna istilah mysticism. Dan mysticism apa semua ni dia bukan daripada tradisi Islam. Dia mari daripada tradisi Kristian, zaman Gotik apa semua tu mysticism dia, dan kemudian zaman Kabbalah daripada Yahudi dan seumpamanya. Islam tak ada benda-benda lagu tu. Kita kata tidak mari daripada Islam. Kalau orang kata, oh Islam ada sisi mistiknya. Apa yang mistiknya? Rasulullah mari ajar kita daripada Quran 6,236 ayat tu mistik, tentang mistik-mistik ke? Tak. Tapi ada benda gaib. Ya, benda gaib yang jelas dalam Quran dan hadis. Semua benda gaib yang orang Islam kena percaya adalah Quran dan hadis. Sebab itulah kita tak boleh nak explore habis. Allah. Hanya boleh kita tahu segala-galanya tentang Allah sebagaimana yang termaktub dalam wahyu sahaja. Qala Allah wa qala Rasul. Saya lebih daripada tu kalau kita explore, kita kena akui akal kita terbatas. Malaikat ada kita beriman. Sebab apa Quran hadis sebut? Selagi mana Quran hadis sebut dan ada cerita pasal malaikat tu, kita percaya. Bila tak ada, kita stop. Itu the best. Aslam, terbaik. Kalau kita explore pun, tak mungkin kita akan mencapai hakikatnya. Tak mungkin. Terbatas. Contoh paling mudah, tak ada benda lain. Kalau kita tanya orang bukan Islam pun, tubuh badan kita ni ada roh tidak? Ada roh. Tunjuk macam mana rupa dia, bagaimana berfungsi, di mana sekarang, daripada mana dia masuk, daripada mana dia keluar, apa form dia lagu mana, adakah bentuk muka macam muka kita manusia ni, adapun dia seketul macam tu saja. Itu pun tak boleh nak jelaskan dah. Tapi semua orang tahu roh ada dalam badan kita masing-masing. Jadi macam mana kita nak bincang pasal Allah lebih-lebih? Macam mana kita nak explore pasal malaikat? Macam mana kita nak explore pasal syurga neraka? Melainkan yang terbaik, akal kita patuh kepada apa yang termaktub dalam qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikit perbezaan cara faham kalam ataupun lafaz ataupun ayat dan hadis, itu adalah considerationnya. Perbezaan yang masih lagi dibenarkan, insya-Allah. Tidaklah mencapai tahap kita langgar hakikat yang termaktub dalam Quran dan hadis hingga mengganggu kuat keimanan kita dan seumpamanya. Baik, kemudian penulis tidak mengulas dari sudut hukum syarak. Siapa dia? Talib ni. Dalam buku dia, Kebudayaan Asli Melayu Tua 1 ni, dia menghimpunkan amalan-amalan yang diyakini orang Melayu dulu buat, tok nenek moyang kita buat ni, ada kelebihan-kelebihan tertentu bagi kuasa-kuasa tertentu kepada mereka. Bagi kuasa tertentulah, bagi semacam kuasa mistik ke, semacam kuasa kesaktian ke, apa begitulah konsepnya. Dalam agama Hindu Buddha dulu, bahasanya adalah sakti. Mari zaman Arab, zaman Islam, mulalah kalimahnya jadi, kalimahnya adalah karamah. Karamah ni pada karim ataupun akram, iaitu mulia. Karamah ni orang dalam konteks bahasa Arab Islam, orang yang diberi kemuliaan dan kelebihan yang melampaui manusia biasa. Kemudian disedak dalam bahasa Melayu menjadi keramat. Keramat. Dan ini sangatlah besar pengaruh dalam pemikiran beragama orang Melayu. Seringkali individu-individu tertentu ataupun tempat-tempat tertentu diyakini ada karamah, yakni keramatnya, dan ada kelebihan-kelebihan tertentu dan seumpamanya. Tapi nak benda ni, boleh belajar, boleh buat lagu ni. Kita pelik lah. Sebab zaman Hindu Buddha dulu pun ada dah orang yang ada kesaktian ni,
bila dia bomok, bila dia duduk tapa ke, bila dia belajar ilmu-ilmu sekian, maka boleh kebal, boleh apa. Bukan Islam saja, agama selain Islam pun dah ada dah. Dah. Baik. Sebab tu bila orang bercakap pasal ilmu kebal lah, untuk nenek moyang kita dulu ada ilmu parang terbang lah, apa nama kebal lah, apa semua. Lala sekali saya kata kena jajah 500 tahun lebih. Kita bukan nak merendahkan kehebatan tok nenek moyang. Tapi ada benda yang terlalu di-exaggerate. Ada oleh golongan-golongan berkepentingan ini untuk nak kata tanpa nafi. Akhirnya Barat datang dengan senjata api, dengan meriam apa semua. Padahal di Melaka ketika itu kajian sejarah menunjukkan catatan daripada Portugis sendiri, mereka telah merampas berapa banyak meriam yang digunakan oleh hulu bala Melaka. Bukan ketika Portugis mari tu duduk sekejap, dia pun serang dalam 2 kapal tu, dia serang tak sampai 2 jam jatuh kota Melaka. Tak, ya tuan-tuan. Ada perincian hampir seminggu peperangan itu berlaku dengan pelbagai strategi, dengan perlawanan yang begitu sengit. Mereka guna meriam, hulu bala Melaka guna meriam, tapi kemudian dikhianati dari dalam. Ini ada dokumentari yang telah dikartunkan dalam YouTube. Kalau ni saya ada boleh share nanti ke tuan-tuan. Luar biasa. Jangan kita duk percaya sangat dengan buku teks sekolah kita tu, kadang-kadang misleading banyak ya. Dia macam kita dulu, mereka Portugis mari, Alfonso de Albuquerque mari tu, tembak sekejap meriam, dah kalah dah. Dah Melaka masa itu kota batu yang luar biasa. Meriam yang dirampas, berapa banyak meriam-meriam yang tok nenek moyang kita dah buat masa tu, dah guna meriam, dah guna senjata api dah masa tu. Jadi benda-benda begitulah. Tapi seringkali golongan yang minat kepada benda mistik apa semua ni, ilmu kebal apa semua, saya selalulah bergurau. Nah, kebal ke apa semua, tengok mati belaka dah, tak hidup pun seorang-seorang tu, mati belaka dah. Yang dikatakan parlimen tu kebal, parlimen ni kebal, mati. Dan kalaulah kebal tu satu ilmu yang syarak tuntut, tuan-tuan ya. Syarak tuntut agama Islam suruh, orang yang patut kebal siapa dia? Nabi Muhammad dan para sahabat lah. Tapi tak, Nabi Muhammad tak kebal, sahabat-sahabat tak kebal. Rasulullah cedera parah dalam perang Uhud. Sampai tertusuk anak panah dan seumpamanya. Kalaulah kebal itu satu benda yang memang dituntut, maka pasti Rasulullah dan para sahabat lebih kebal. Begitu jugalah bila disebut bagaimana hebatnya tok nenek moyang kita boleh guna jin. Boleh suruh jin buat macam-macam ni, Tok Muhammad Pawang dukung ni lah. Jin pula jin Islam dia kata. Kan dalam Quran ada sebut Nabi Sulaiman duk suruh jin apa semuanya. Adalah orang bila kita bincang pasal haram menggunakan khidmat jin. Ulama hampir ijma' ulama ahli sunnah mengharamkan guna bantuan jin, termasuk jin Islam. Boleh semak dalam fatwa mufti wilayah tu tuan-tuan, ada disebutkan perbahasan di situ. Baca saja, bahasa Melayu bukan bahasa Arab tu. Nah, dan tidak ada satu riwayat daripada hadis Nabi SAW yang sahih, apatah lagi yang dhaif hatta. Apatah lagi yang sahih. Rasulullah pernah guna khidmat jin. Padahal Rasulullah boleh tengok jin dalam rupa yang asal dan mengislamkan ramai jin di Madinah. Tapi dalam peperangan dengan kafir Quraisy, dalam perang Khandaq apa semua, Rasulullah tak pernah guna khidmat jin. Tak ada. Kalau tak senang kerja Rasulullah. Rasulullah kata jin-jin sekalian pergi rasuk Abu Jahal Abu Lahab tu bagi mutah darah belaka. Kan senang cerita. Tapi tidak ada. Mari pada orang Melayu 3-4 ekor seorang pula. Tertipu ya. Kita tertipu dengan godaan jin dan iblis itu. Bangsa yang samalah. Bangsanya bangsa Al-Jan, yakni jin itu. Iblis salah satunya. Jadi tidak ada panduan daripada hadis Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kalau ada, saya ingat 3-4 ekor seorang lah kita bela je. Nah, kita ni seekor buat apa? Seekor tu pergi paskat pagi-pagi, jam. Yang kedua cari duit, toyo lah, cari duit. Nah, pandai-pandailah kamu cari duit, balik 100 hari, 200 hari. Senanglah hidup. Tapi tak ada. Jadi ni yang kita kata. Tapi ada pula dia bagi alasan, dia kata, Ustaz, dalam Quran kan sebut Nabi Sulaiman duk guna jin apa semua tu. Jadi bolehlah kita guna juga. Ni tengok dia. Cara dia istidlal guna Quran jangan main. Kita kata, saya pernah lah lepas kuliah subuh ni, saya bincang lah pasal benda ni. Tak boleh tuan-tuan guna jin apa semua ni. Rasulullah tak pernah guna.
Dia pun mari, dia kata apa dia. Ustaz, saya pernah lah guna khidmat ni. Dia kata memang dia guna jin, tapi jin Islam. Nama apa Muhammad apa semua. Macam mana kita tahu dia jin Islam? Tengok IC ke? Jin ni kan penipu. Ramainya. Kalau Islam sekalipun, macam kita lah orang Melayu Islam. Yang jahat pun ramai. Yang tak semayang, yang tak puasa. Yang hidupnya bukan macam orang Islam pun berapa ramai yang duk zina, judi apa semua. Bukannya semestinya bila Islam tu baik. Nah, ada ni dia jadi tak faham benda ni sebab dia nak benda tu. Jadi dia cari justifikasi tu, dia carilah alasan-alasannya. Begitu. Bahkan dia guna alasan Nabi Sulaiman. Saya tanya Haji, Haji adik-beradik Nabi Sulaiman ke? Dia benda tu khusus khasais, mukjizat Nabi Sulaiman. Orang lain tak boleh, hatta Rasulullah pun tak boleh. Rasulullah tak nak. Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman, tak ada kelebihan boleh kontrol jin iblis ni. Tak boleh. Hanya untuk Nabi Sulaiman sahaja. Selepas Nabi Sulaiman berdoa pada Allah, itu Quran sebut. Dan Allah makbulkan doa tersebut, maka jin iblis menjadi khadam, menjadi menjadi bangsa suruhan pada zaman Nabi Sulaiman AS. Tapi adakah jin ni hebat? Tak hebat juga. Kita tak boleh terlalu takut pada mereka. Mereka makhluk Allah dan kita tak nampak, dia nampak kita. Itu kelebihan mereka. Ada. Tetapi mereka tak boleh buat apa-apa selagi mana Allah tak benarkan. Allah Ta'ala tak kun fayakun, tak ada apa. Sebab tu kita kena mohon pada Allah perlindungan. Supaya Allah lindung kita daripada mereka itu. Nah, ketika mana Nabi Sulaiman menyuruh jin-jin itu membina istana ke rumah, kalau Quran sebut tu, Nabi Sulaiman mari tengok mereka, mari pantau. Nabi Sulaiman duduk atas kursi dengan pegang tongkat dan tengok mereka. Mereka buat kerja tak berhenti-henti. Buat kerja tak berhenti. Sebab Nabi Sulaiman ada, mereka takut pada Nabi Sulaiman. Buat kerja, berkali tak tahu berapa lama. Seminggu ke 2 minggu ke 3 minggu ke tak tahu. Sebulan ke setahun ke tak tahu. Tapi untuk satu tempoh yang panjang. Sehinggalah anai-anai telah makan tongkat Nabi Sulaiman dan kemudian tongkat tu patah dan jasad Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh. Barulah jin-jin ni tahu bahawa Nabi Sulaiman telah wafat. Maka horailah mereka bebas daripada cengkaman manusia yang bernama Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud alaihi salam. Alaihi wassalam. Nah, bermaksud jin pun tak tahu benda gaib. Tak tahu. Sebab tu kena tadabbur surah Al-Jin. Alhamdulillah saya baru selesai cetak ya. Buku tadabbur surah Al-Jin yang dibuat oleh guru kita Sahibul Fadilah Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah. Berdasarkan tadabbur dia pagi-pagi tu kita bukukan balik. Alhamdulillah. Cukup jelas. Kalau kita ada benda yang kita tahu, kita kena akui kelebihan golongan jin ni sebagai makhluk gaib, tapi kita juga kena faham mereka tidaklah boleh kita takut dengan terlalu takut sehingga soalnya kita takut sehingga kita puja pula mereka. Itu jadi tak betul tu. Jadi kena faham sungguh konsep beriman kepada alam dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang ni yang 2-3 buah buku saya dah tulis ni, nak fokus benda ni sebenarnya. Nak jelaskan balik, kita kena balik kepada cara faham kepada benda gaib ni bukan kepada Tok Mama Pawan Dukun. Tak boleh. Bukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Tok Nenek Moyang. Tak boleh. Kita kena balik apa yang Allah dan Rasul kata tentang iman kepada alam dan makhluk gaib. Maka, banyaklah benda yang selesai, tuan-tuan. Kalau kita faham konsep ini, banyak benda boleh selesai, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, ada sebarang ni kah ulasan tu? Okey. Bolehkah kita jumping dengan mengenai Quran? Ya, memang ruqyah syar'iyah tu maksudnya Rasulullah sendiri pun jumping. Paling tidak, paling ringan paling mudah dengan suratul Fatihah. Contoh kita pening kepala, sakit apa-apalah. Yang kita rasa benda tu bersifat, ialah sakit biasalah kita kadang-kadang letih. Maka kita ambil air, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sambil baca, sambil siup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Kemudian niatlah, ya Allah, dengan berkat bacaan surah Fatihah ini, semoga jadi ubatlah, melegakan sakit-sakit lengan-lengan badan aku ni. Minum. Kita ruqyah diri sendiri. Rasulullah buat tu.
Sahabat-sahabat buat lagu tu. Surah Fatihah tu power tu, paling power. Ummul Quran, kita. Ni kita kadang-kadang benda-benda terlalu ringin, kita pergi minta ni. Baca ayat kursi untuk gangguan-gangguan dan seumpamanya. Ada pengubat yang klaim boleh scan pesakit dari jauh. Ni kita tak terima, tuan-tuan. Saya bercakap, saya bukan practitioner raqi ataupun mu'allij, tapi saya ramai kawan, guru-guru saya yang memang dalam bidang ini. Jadi macam scan daripada jauh, berawak daripada jauh ni, saya tanya mereka, betul ke dalam ruqyah syariah ada? Mereka kata tidak. Kalau ada dah jadi benda tu, confirm guna perantaraan jin dan seumpamanya. Itu apa nama yang diulas oleh apa nama guru saya itu. Kalau siapa kenal di UIA itu ada nama Doktor Allah Akbar. Allah Doktor tak ingat pula nama dia. Doktor apa? Dia anak murid kepada ni dulu. Dia Darussalam, dia anak murid kepada Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dr. Puzi Yusof. Dr. Puzi Yusof. Dia saya tanya dia lah, ada ke tidak? Dia kata tak ada. Scan jauh apa semua ni tak ada dalam kaedah ruqyah syariah, tak ada. Kalau ada orang buat dan benda tu jadi, rasa confirm guna makhluk yang namanya jin. Begitu. Tentang tukang sihir hukum bunuh, yang jumpa tukang sihir bagaimana? Yang jumpa ni ada dua. Satu, jumpa kerana jahil. Jumpa jahil, ikut-ikut apa semua, dah terbukti dia tak ada ilmu, dah tahu hakikat. Pertama kita kena pastikan yang dia jumpa tu betul-betul kaedah rawatannya memang bercampur aduk dengan sihir. Satu. Yang kedua, mereka ni sendiri tu pergi tu dengan keadaan sedar ke tidak. Sedar ke tidak tu maksudnya pergi dengan keadaan jahil ke, ikut orang ke, macam mana ke. Banyak situasi di situ untuk kita jatuh hukum. Tapi kalau dia pergi tu memang tahu orang ni tukang sihir, memang duduk berjapi serapah panggil setan iblis. Dia pun pergi tu memang nak suruh, nak guna setan iblis ni. Ni memang tidaklah dalam penjatuhan hukum tidak dinyatakan mereka juga dibunuh sebab mereka bukan practitioner. Tetapi jika mereka ambil sihir tu, mereka juga guna sihir tu untuk buat jahat pada orang dan seumpamanya, mungkin ada kesan juga di situ. Wallahu alam, perlukan perincian oleh pakar lah di situ ya. Adakah silat mata dikira sihir? Silat mata, nama pun silat mata. Ada yang silat mata betul-betul silat mata, trik. Alat yang digunakan apa semua tu. Jadi kalau sekadar hiburan dan memang dimaklumkan itu adalah silat mata, asalnya tak ada masalah. Tapi jika silat mata itu memang guna sihir, memang dia pakai sihir. Sebab kadang-kadang kita pun confuse, ni silat mata betul ke silat mata yang memang guna khidmat jin iblis? Makanya of course lah, di situ bercampur aduk dan seumpamanya. Tapi asalnya silat mata itu satu benda yang kalau orang tahu bahawa itu silat mata dan tidak menipu apa semua, tidak ada isu lah. Melayu beragama Hindu, Buddha sebelum Islam. Mohon rujukan. Ini masyhur ya. Melayu dia begini, alam Melayu, kita di alam Melayu. Alam Melayu ni apa dia? Di mana-mana tempat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraan. Dan sebelum Islam, manusia di alam Melayu, kepulauan Nusantara alam Melayu ni, termasuk Filipina, Borneo apa semua ni, mereka ada agama asal macam orang Asia, orang apa nama kita panggil? Orang asli itu. Mereka ada indigenous ataupun mereka punya folk belief, kepercayaan tradisi mereka. Ya. Kemudian agama Hindu dan Buddha datang dan membentuk empire yang jelas. Sebab itu empire Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya beberapa puluh tahun selepas Rasulullah lahir. Dia hampir sezaman dengan waktu Rasulullah dan sahabat. Maksudnya ketika Islam berkembang, Rasulullah dilahirkan di Mekah, dibelah Nusantara ketika itu, kerajaan Sriwijaya ni baru establish. Tuan-tuan boleh cek tarikh dia ya. Dan agama resmi agama resmi bagi Empire Sriwijaya dan Majapahit, boleh tengok map dia, Google saja, saya malah tunjuk ni ambil masa. Pada masa itu adalah Hindu Buddha dan juga percampuran kedua-dua itu selain daripada kepercayaan tempatannya memang sedia ada. Itu tak boleh nafi, pengaruhnya memang ada. Cuma untuk nak kata seluruh
manusia di alam Melayu ketika itu beragama Hindu dan Buddha, itu tak tepat. Cuma dari sudut penguasaan empire, memang ada Sriwijaya dan Majapahit. Begitu juga buktinya nanti kita tengok Candi Borobudur. Dan seumpamanya di Kedah Tua ada banyak stopa-stopa dan juga dia panggil inilah candi-candi kecil dan seumpamanya. Cuma ada perbahasannya lagi, agama Hindu dan Buddha ni biasanya agama bangsawan, agama keraton. Keraton ni apa dia? Macam istana lah, macam kawasan khas untuk golongan-golongan atasan pemerintah, kesatria-kesatria dan seumpamanya. Adapun masyarakat awam adalah beragama dengan agama folk belief dan seumpama. Dia berbeza ketika selepas Islam datang. Islam datang, raja Islam, seluruh masyarakat jadi Islam. Dia beza di situ. Sebab tu Islam ni agama yang membumi lah. Agama yang membumi. Rujukannya ini kalau siapa belajar TITAS, Tamadun Islam, Tamadun Asia di universiti, ataupun belajar sejarah umum saja memang banyak rujukan ini. Golongan sejarawan yang letakkan time frame tersebut ya. Tapi perinciannya saya bincang dengan sahabat saya ni, dia buat master mengkaji tentang mazhab agama Buddha yang datang dan menjadi aliran rasmi di Nusantara sebelum Islam. Nama Fadrul, dia buat di UIA. Dia rincikan lagi sebenarnya bila sebut Hindu, Buddha tu umum sangat tu dia kata. Sepatutnya bila sebut Hindu yang mana? Ada mazhab dia. Dan ini berdasarkan teks-teks yang ditinggalkan, prasasti dan juga patung-patung atau mereka tinggalkan itu menunjukkan ini dia adalah Hindu mazhab mana. Buddha pula Mahayana lah, apa semua macam-macam lah. Cuma sebagai umum, kalau tuan-tuan nak baca, boleh baca buku Dr. Abdul Rahman Abdullah berkaitan dengan sejarah Islam di Asia Tenggara dan seumpamanya, adalah dijelaskan secara umumnya ataupun secara timeline-nya tentang perkara tersebut ya. Baik. Tradisi Wan Nur Hanita kata tradisi dan amalan orang Melayu guna khidmat asatizah untuk sebuah air jampi. Ni air jampi memang asasnya tak ada masalah. Cumanya dia jadi komersial tu jadi masalah sikit. Sepatutnya kita boleh buat sendiri ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu khususnya. Kalaulah kita ni terlalu bergantung pada orang. Kata Za'ba, perangai bergantung pada diri sendiri. Sampaikan bila kita mati pun kita dah harapkan orang sedekah lagi Fatihah pada kita apa semua. Sedangkan bila kita mati, kalau kita rancang daripada hidup, Rasul kata bila seorang idza matal ibni adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila mati seorang Adam tinggal 3 perkara. Walad salih yad'ulah. Anak soleh mendoakan. Maksudnya masa hidup ni kita dah rancang. Aku bila mati aku nak tinggal anak soleh yang mendoakan. Maka kita didik anak kita jadi anak soleh. Sedekah jariah. Maka kita pun cari mekanisme supaya sedekah kita itu akhirnya bila kita mati masih lagi manfaatnya dikreditkan pada kita di dalam barzakh. Begitu juga lah doa al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka kita rancang dari hidup. Bukannya bila dah mati nanti upah orang untuk baca doa pada kita. Itu tak betul. Tak betul lah. Sebab rancangan-rancangan yang lebih jelas ada. Jadi berkaitan dengan servis air jampi apa semua ni, tak ada isu kalau kita pergi jumpa ustaz ni, ustaz boleh tak doakan saya sikit, tolonglah baca doa sikit, tiup pada air. Itu sekadar itu tak ada masalah. Tapi isunya sekarang benda tu jadi komersial. Jadi komersial. Ini air dibacakan 30 juzuk Quran. Jadi RM5, RM10, RM30. Ni RM15. Kenapa? Ni baru sempat dibaca 15 juzuk saja. Tu jadi mengarut tu. Saya Ustaz. Ya. Saya nak respon tentang soalan tu tadi tu kan. Sebab berdasarkan ni saya bukan kata nak ni kan, bukan kita nak orang kata persepsi kecaman apa kan. Baru ni macam saudara ada kawan anak saya ni, dia accident kan, kemalangan dari Kelantan ke sini Medan, isteri dia pun anak dia semua masuk ICU pun semua. Teruklah kereta total apa semua. Jadi dia datang jumpa saya ziarah dia nangis, dia orang Kelantan. Saya jadi ini bukan isu persepsi ke apa. Dia cerita saya, dia mula-mula tu dia kata macam ni kita buat semayang hajat apa semua tu kan. Betul nak
minta air penawar apa semua. Mula-mula ustaz tu kata okey buat kira servis tu dia tak charge apa. Kali kedua tu dia kata ustaz tu letak 200-300 macam tu. Dia dalam keadaan dengan anak pun masuk ICU dengan duit pun tak ada. Dia pun ibu tunggal apa semua kan. Dia menangis pasal dia kata ya Allah, dia kata tak, dia kata macam mana saya dah ada duit tak ada. Jumpa ustaz tu kata kalau nak je ni, dia kata nak minta duit jumping je, dia kata kena letak duit 300 lepas tu buat semayang hajat apa semua tu. Saya kata kalau boleh saya kata akak buat sendirilah. Kita minta dengan Allah. Bangun tahajud tengah malam, minta lah dengan Allah. Nasihat yang betul. Nasihat yang betul, puan. Itulah. Itu yang saya nak ulah ni. Saya kata sepatutnya kalau kita faham, setiap daripada kita boleh ruqyah hari itu sendiri saja. Baca Fatihah, baca bangun solat hajat apa semua, berdoa pada Allah apa semua tu. Tapi itulah kita ni terlalu bergantung pada orang sehingga benda-benda yang sepatut boleh buat sendiri pun akhirnya dimanipulasi jadi bisnes apa semua. Itu isunya. Terima kasih Puan Wan Nurhanita ni atas cadangan yang sangat baik kepada sahabat tersebut siang ke dia ya. Ya, dia ibu tunggal, anak-anak pun sepatutnya anak dia ICU, lepas tu sampai sekarang tak sihat lagi. Menantu pun masuk hospital patah ni semua. Jadi masa tu manipulasi tu dia dengan ustaz tu kata nak bagi duit 100-200. Kali kedua, ketiga ya Allah, dia kata lepas tu macam mana? Tak ada lah. Lepas tu dia kata dia pergi rumah orang lain pula, ada orang lain panggil nak bagi ajam, nak ambil servisnya tu. Ya Allah, Tuhanku Allah Allah. Tak nak uzubillah. Harap-harap ramai kita faham lepas ni. At the first place, kita sendiri buat dulu. Benda memang, kalau kita tengok cara Rasulullah dan para sahabat pun, kita buat sendiri dulu. Itulah mujarab. Faqala rabbukum ud'uni. Ni bagus nasihat puan ya. Kita kena fahamkan sahabat-sahabat di luar sana. Benda ni benda boleh buat sendiri. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Isunya lagi kita rasa kita ni banyak dosa. Kita rasa Allah terima ke doa kita? Ustaz tu tak banyak dosa ke? Ustaz tu pun banyak dosa juga tu. Jadi biar benda yang boleh buat sendiri, kita buat sendiri insyaAllah. Terima kasih. Baik, saya nak respon seterusnya. Ustaz Alam Ghaib dan benda saya ni cuma banyak di sebenarnya kah? Macam mana dengan Alam Ghaib? Semua saya sebab saya punya kajian di peringkat master dan PhD saya ni, saya fokus kepada pemikiran beragama orang Melayu secara umum di alam Melayu ya. Sebab tu saya nak fokus pada Semenanjung apa semua ni. Tapi secara umumnya semua bangsa, semua apa pun memang ada mereka punya tradisi sendiri. Bahkan kalau di Borneo tu lagi macam-macam lah dia punya tradisi tu. Dia punya sihir daripada kalangan orang indigenous ataupun orang asal ni adalah lagi dahsyat sebenarnya. Mereka lebih akrab dengan makhluk yang dinamakan jin iblis yang tu ajar mereka apa semua tu kadang-kadang ya. Dan mereka ni setiap bangsa, setiap agama, setiap bangsa, setiap region ada dia punya produk. Contoh hantu di Semenanjung dia tak pergilah ke Sabah Sarawak tu. Hantu Borneo pun tak mari ke Malaysia. Kita pun pelik. Hantu Indonesia tak pergi ke Malaysia ya. Hantu Malaysia pun tak pergi ke Indonesia. Hantu Thailand apa semua. Jadi itu produk budaya. Hakikatnya jin iblis belaka. Bila sebut kata jin iblis, semua seluruh dunia ni ada lah. Cuma lagi bagaimana berinteraksi dengan hal yang tersebut ya. Western crime kata apa ni? Boleh tak gunakan surah-surah lain dalam Quran untuk ruqyah selain dari surah yang sabit daripada hadis? Yang terbaik sebab di sana memang ada panduan. Contohnya mereka yang belajar ruqyah, saya memang bukan practitioner. Saya just baca hadis dan saya duduk berkawan dan ada buku yang saya baca. Kita mengajar juga tu baca sama-sama iaitu tulisan Syekh Wahib Abdul Salam Bali. Syekh Wahib Abdul Salam Bali ni antara ulama yang masih hidup daripada Mesir dan memang dia ni adalah penguruqyah yang profesional yang menggunakan Quran dan Sunnah ya. Jadi dalam tu diajar memang ada ayat-ayat ruqyah khas. Bukan bermaksud secara umum semua ayat Quran adalah berguna untuk Quran ni syifa lah, penawar ya. Penawar untuk kita punya jiwa, ketenangan dan penawar untuk kita punya akal iaitu untuk kita mendapat pedoman wahyu dan seumpamanya. Jadi tetapi bila melibatkan kes ruqyah untuk yang bersabit dengan gangguan jin iblis, maka dia ada ayat-ayat khusus yang memang daripada panduan Rasulullah memang digunakan untuk merawat, untuk melindungi, untuk pagar dan seumpamanya. Yang tu memang ada. Adapun kebiasaan kita
Kalau kita baca Quran apa-apa di rumah 30 juzuk, itu lebih terbaik lah. Memang yang terbaik lah ya. Nah, contoh ayat kursi jangan tinggal ya. 5 kali selepas habis solat jangan tinggal ayat kursi. Tapi masalah orang kita ni, dia fokus pada zikir lain ataupun zikir ni, dia tinggal ayat kursi. Bila dia jadi makmum, imam zikir ringkas, dia pun ringkas juga. Sebenarnya lepas kita solat, tak semestinya kita follow imam 100% dah. Bila kita dah habis solat, Assalamualaikum, hubungan kita dengan imam sudah selesai. Kita nak wirid yang kita belajar, kita tak nak tinggal ayatul kursi, itu hak kita. Kita boleh buat, tak perlu kita bersama dengan imam dah sebenarnya. Dari sudut doa apa semua sekalipun. Jadinya bila begitu saya memang kita bukan wajibkan lah, maksudnya pastikan diri kita tak tinggal ayatul kursi. Minimum 5 kali sehari semalam. Bahkan sebelum tidur baca. Itu antara yang memang sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau rumah, nak pastikan satu rumah, hadis sahih sebut, rumah yang dibacakan suratul Baqarah adalah rumah yang akan jin iblis keluar dan tak boleh hidup dalam tu. Nak masuk tanda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada jin jantan dan jin betina. Khubuthi wal khaba'ith. Jin jantan, jin betina. Jadi benar-benar begitulah. Jadi kalau kata spesifik untuk ruqyah gangguan jin iblis, itu ada ayat dia. Tapi kalau sekadar untuk nak pastikan rumah kita tak sihir-sihir tak boleh masuk, jin-jin tak boleh masuk, maka antara surah yang disuruh ada suratul Baqarah. Bahkan sebenarnya apa-apa surah daripada Quran pun akan menyebabkan mereka tak selesa duduk dalam rumah kita. Mereka tak boleh duduk. Baca ayat suratul jin. Pendek kata bacalah 30 juzuk tu. Hari-hari baca Quran dalam rumah. InsyaAllah yang dinamakan jin iblis yang tak baik tu akan tidak berasa selesa untuk duduk dalam rumah kita. Tapi kalau kita balik pun bismillah pun tak baca, assalamualaikum pun tak bagi, maka mereka bolehlah duduk masuk. Mereka boleh bersenang lenang lah dalam rumah kita. Termasuk kita khawatiri jin-jin yang membawa sihir, jin-jin yang dihantar untuk sihir apa semua. Jadi tidak ada pendinding daripada amalan harian kita tu. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga dapat manfaat. Baik, katanya lagi di sini apa ni? Jika Melayu Melaka, salah Ustaz, Melayu Meriam menetap petunjuk di mana sumber senjata teknologi tersebut. Ni nanti saya dah tanya ni, kita carilah. Nampaknya memang ramai sebahagian daripada kita tak berapa faham betapa hebatnya tok nenek moyang kita ya. Saya walaupun saya cenderung kepada untuk mengkritik hal-hal yang khurafat, tahyul dan mistik, tapi dalam masa yang sama sebagai lulusan bidang pengajian Melayu dan tamadun Islam, kita juga kena akui kehebatan tok nenek moyang kita. Bayangkan keris berdiri. Banyak benda saya boleh cerita. Tapi antara yang ni kita tahu kan, dulu ada keris berdiri. Saya dulu, ayah saya ni suka bawa pergi ke tempat Tok Guru Nik Aziz untuk mengajar di Dewan Zul ya, di apa nama Jalan Datuk Pati, Dataran Ilmu tu. Kita kan budak-budak sekolah rendah dulu seronok lah pergi, bukan nak dengar mengajar tu. Nak tengok belakang tu ramai duduk jual macam-macam. Yang mari dia pun bukan nak dengar belakang. Mari duduk jual, mari duduk macam-macam lah. Aktivitinya nanti. Tapi yang menariknya adalah dari kecil saya dah tengok orang dah bawa keris tu boleh berdiri dengan dia punya hujung. Dah. Jadi penjelasan daripada kecil kita tahu kenapa keris ni ada jin menyebabkan dia boleh berdiri. Dah. Ada jin menyebabkan dia boleh berdiri. Tapi selepas saya duduk dalam pengajian Melayu ni, kita duk baca kajian-kajian saintis, mereka daripada bidang kejuruteraan, sains dan seumpamanya, mula mengkaji tentang tok nenek moyang punya kita ni, barulah kita sedar. Di sana tok nenek moyang kita ni ramai yang dia panggil mahir besi ya. Tukang-tukang besi tok nenek moyang kita ni dia mahir sebab lama yang dia buat kerja, dia buat keris senjata ni, maka dia mahir menggabungkan unsur-unsur besi yang pelbagai, kersani lah, inilah, itulah, inilah, menyebabkan senjata yang nama keris tu anti-gravity. Dia boleh jadi anti-gravity. Macam contoh, kita kecil-kecil dulu ada permainan burung yang dia letak di sayap besi berani tu, yang menyebabkan dia boleh mengimbang di hujung yang halus. Itu saja konsep. Benda tu sangat fizik. Dia sangat fizik dan dia perlu di-explainkan secara
teori ataupun secara pendekatan fizik, ilmunya. Tapi tok nenek moyang kita bukan ahli teori. Dia bukan macam Mak Saleh, dia konsepkan, dia tulis, dia daftarkan A tambah A jadi B. Ada tak? Tok nenek moyang kita ni dia buat kerja. Benda tu dalam kepala otak, darah daging dia. Jadi dia buat senjata yang namanya keris boleh berdiri tadi. Dengan kehebatan, dengan kemahiran dia. Dan dia boleh hajar pada orang lain tanpa dia bagi teori, tulis buku apa semualah. Nah, tapi bila dia nak explain pada orang kampung zaman tu, dah lah orang Melayu ni 90 lebih peratus buta huruf zaman tu. Berapa orang je yang reti membaca menulis zaman tu, melainkan orang istana saja. Ya? Jadi cara nak bagi faham, mudah nak bagi faham orang awam macam mana? Ni kenapa macam mana boleh begini ni? Ada jin sesar masalah. Nah, tak kata ni sebenarnya dari sudut fizik, bila ada campuran besi ni 50%, maka ini menjadi unsur ni, maka dia jadi ringas ini, anti-gravity. Tu panjang cerita tu. Kalau Newton mari tengok pun pening Newton tu. Hebatnya tok nenek moyang kita ni dari sudut itu. Tapi bila mula dia campur aduk, kena letak limau lah ni nanti, dia jadi pelik-pelik dah tu. Kita tak setujulah. Jadi sebenarnya teknologi berinteraksi dengan senjata-senjata pembuatan besi, termasuk senjata rentaka dan seumpamanya, sudah ratus tahun. Zaman Melaka tu zaman puncak dah tu sebenarnya. Zaman puncak dah. Dan ini rekod daripada Portugis sendiri, bukan rekod kita. Sebab rekod kita pun tak jumpa. Jadi saya tunjuklah juga ya. Saya akan bagi link. Siapa yang nak tahu tu boleh tengok hal tersebutlah. Saya cari. Okey. Okey, tu saya bagi link YouTube tu, siapa yang nak tahu secara melalui sumber Portugis yang sudah dikartunkan, dia panggil apa, disimulasikan semula bagaimana Melaka jatuh. Bukan semudah yang kita duk baca dalam buku sejarah sekolah rendah kita dulu. Dangkallah kita ya kalau kita boleh percaya tentang hal-hal yang sangat simplistik begitu dan seumpamanya. Ternyata tok nenek moyang kita ni bukan calon-calon lah, sebab kita berada di antara dua peradaban ya. Peradaban Cina dengan peradaban India yang sudah advance zaman tu dalam penciptaan dipanggil dalam penciptaan mereka terhadap teknologi, sains teknologi masing-masing. Cuma lagi sains itu kadang-kadang dianggap sebagai sihir zaman tu. Dan seumpamanya ya. Baik, kita respon sikit lagi tu. Mursyid Darham kata, adakah jin Islam tidak disyariatkan berjihad, berperang bersama orang Islam? Wallahu alam, setakat yang kita tahu sepanjang Rasulullah berjihad untuk berlawan dengan orang kafir zaman dia tu, sampailah pergi ke Khandaq, sampailah zaman Umar, Osman apa semua tu, memang tidak ada rekod yang menyebutkan diminta jin-jin untuk join sama. Setakat ni tak ada. Kalau tuan ada jumpa mungkin boleh share dengan saya. Setakat yang saya duk belajar dan dengar guru-guru kita duk mengajar malam asri, duk baca hadis apa semua, tak jumpa tuan-tuan. Tapi dalam periwayatan hadis apa semua ada. Sampai kerana itu ada Dr. Toha ya. Ustaz Toha ni salah seorang anak Tan Sri Azhari Qari dulu tu. Dia buat tesis master ke PhD di UKM. Dia kaji pasal perawi-perawi daripada kalangan jin. Bagaimana ulama hadis berinteraksi dengan tentang perawi daripada kalangan jin. Cuma saya tak dapat baca secara lengkap lagi. Menariklah tentang hal tersebut ya. Sebab secara asasnya kita manusia ni memang tidak ada urusan dengan jin. Tidak ada. Tidak ada urusan. Maksudnya kalau kita ni manusia yang baik, kita takkan pergi kacau jin. Dan jin pun kalau dia tu seorang Muslim yang baik, dia takkan kacau manusia. Maknanya yang duk kacau manusia tu as-su'ala, iaitu golongan orang jahat lah. Golongan jin yang jahat. Golongan tukar sihir daripada kalangan jin. Begitu ya. Adapun mereka ada tantangan mereka sendiri, sama-sama Kristian, sama-sama itu mereka duk berdakwah di alam mereka semua, itu wallah alam. Tapi mereka bersyariat dengan syariat Quran. Itu jelas. Mereka kena ikut syariat Nabi Muhammad, itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. Tapi kita dengan mereka kena berjihad ke apa semua, tu setakat yang kita jumpa tu tidak ada itu. Wallahu alam. Boleh rujuk tiup Promo Ati. Promo Ati antara pakar kaji senjata alam Melayu apa semua ni, walaupun adalah benda-benda yang kita rasa dia tadilah macam saya jelas ya.
Bila saya masuk ke alam kajian pengajian Melayu, saya bersikap kena objektif. Benda yang khurafat, tahyul apa semua ni, kita kena tak boleh terima. Benda-benda yang terbukti, hebat, saintifik, ada apa semua, okey. Itu memang kita kena angkat dan kita kena sanjung dan kita kena perakuikan kehebatan Tok Nenek, kearifan lokal dia panggil. The local wisdom of our ancestor. Itu mesti kita. Tapi bila contohnya, nak bagi ke ni kena luruk limau lah apa semua gitu begini, kena perasak apa semua. Sebab apa? Sebab nanti dia punya tu kita tak boleh terima. Sebab sebenarnya guna limau untuk bersihkan keris itu kerana limau tu sendiri adalah ejen pembersihan yang luar biasa, asid dia tinggi. Bila dibersihkan keris yang banyak guna duduk tikam darah apa semua tu menyebabkan dia tahan lama. Begitu juga mengasapkan dia pada asap kemenyan tu menyebabkan keris dia lebih keras, lebih tebal apa semua. Itu sebenarnya very scientific. Tapi nak explain pada orang zaman tu payah, akhirnya kesimpulannya apa dia? Ni untuk bagi makan jin. Tu selesai. Jadilah khurafat. Dulu-dulu bila kita tengok orang tua-tua perasak rumah, fogging, dia guna kemenyan dia tu, dia perasak bawah rumah dia. Dia buat pula pada waktu maghrib. Kita pun tengok, sudah, pakcik ni duk bagi makan hantu lah. Betul ke tidak? Dekat kampung tu kan? Sebenarnya apa dia? Itulah cara orang tua-tua dulu, teknologinya, fogging dia punya rumah kayu supaya anak-anak apa semua tak makan. Bila dia fogging, dia guna kemenyan tu sendiri dah jadi bahan yang akhirnya menyebabkan kayu tu jadi kuat dan akhirnya kayu mereka itu tidak dimakan oleh anak-anak tahan lama rumah. Tapi kalau orang lain tengok, mereka buat apa tu? Orang lain tengok mereka buat apa? Sedang bagi makan hantu, jin. Tu masalah. Jadi di sinilah saya memperjuangkan, kita kena jelas yang mana betul-betul lah. Yang mana yang khurafat tahyul, bid'ah apa semua pun kena kata benda tu kena tinggal, tak boleh. Benda yang betul-betul terbukti saintifik apa semua itu ni kita kena perjuangkan dan angkat dan mengangkat Tok Nenek moyang kita, kehebatan teknologi Tok Nenek moyang kita orang Melayu. Dalam bab kebal apa semua tu waktu mengarut pula kepada saya. Tidak ada apa semua. Ya, kebal boleh tapi bantuan jin dah seumpamanya. Bila tak duduk dah dalam majlis dia tu, keluar sikit dah tak jadi kebal dah. Nah, balik ke rumah, kebal bukan main, hebat, nak pendekar lah apa semua. Balik ke rumah, tiba-tiba bini jerkah. Apa lewat sangat balik ni? Tak kebal langsung dah. Ingatkan kebal sangat, rupanya takut bini juga. Maksudnya begitulah antaranya kita nak bagi gambaran ya. Baiklah, soalan lah ni sebelum kita baca sikit lagi untuk penutup. Minta pendapat Ustaz pasal jin yang suka kacau manusia. Ada yang kata jika kita takut baru dia kacau, seolah-olah jin boleh baca fikiran air muka manusia. Benarkah? Ya, di sana ada hadis Rasulullah SAW. Orang zaman Arab ni memang mereka merantau, mereka antara musafirnya mereka berjalan malam. Kerana zaman mereka ni bila bulan purnama, tengah pada pasir itu cerah. Bila pada pasir cerah, mereka navigator mereka macam kita punya pelaut lah, untuk baca bintang ni sebagai navigate mereka ni. So, ada situasi hadis yang sahih menyebutkan mereka ni sampai di satu lembah. Bila lembah tu kosong dan bila mereka sampai di situ, jin-jin yang duduk di situ takutlah. Manusia datang dengan unta dia apa semua bunyi bising ni. Tiba-tiba jin-jin ni pun yang lari tu menyorok tu terdengar manusia-manusia yang datang tu berbisik. Ni macam mana ni kalau sini ada hantu, ada ni. Bila mereka dengar dan mereka tahu manusia ni takut, mulalah mereka jadi berani lagi. Mulalah mereka pun naik syekh dan mula kacau kawan tu dan berupa dan seumpamanya. Jadi untuk nak kata mereka boleh baca fikiran apa semua, dan hadis lain, jin ni dalam keadaan tertentu mereka boleh masuk dalam badan orang-orang tertentu dan lalu melalui pembuluh-pembuluh darah. Itu jin yang ni, kalau iblis tu memang dia masuk untuk hasut kita buat jahat apa semua lah. Dan jin ni pun banyak jenis juga, iblis lain, jin-jin lain pula. Jadi yang lain-lain ni sama ada mereka boleh kacau daripada luar, berupa daripada luar, ataupun mereka jadikan mata kita nampak benda pelik-pelik, itu semua kebarangkaian yang boleh jadi. Tapi untuk nak kata mereka boleh baca fikiran ke apa semua, wallahu alam,
tapi lebih kepada mereka pun observe kita ya. Itulah masalahnya. Bukan masalah. Satu kekurangan kita ni, kita tak boleh tengok mereka dalam form yang asal. Kelebihan mereka adalah mereka boleh tengok kita dan kita tak boleh tengok mereka. Sebab tu pergantungan kita total kepada Allah. Kita berdoa, kita berzikir, kita baca ayat kursi untuk Allah lindungi kita daripada mereka. Itu pergantungannya ya. Tapi orang Melayu ni, sikit lagi saya tambah, yang berlaku adalah apa dia? Yang berlaku adalah ketika orang Melayu ni dah terima Islam, mereka dah jelas dah benda tu. Bahawa jin iblis ni begini-begini, mereka pun dah baca ayat kursi apa semua tu gini. Tapi situasinya adalah, apa dia? Bila mereka nak lalu satu tempat yang didakwa sebagai keras ataupun ada penunggu dan seumpamanya ya. Bila nak sampai ke situ tu, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum ila akhir. Ulang. Tapi exactly sampai di pokok ke tempat yang keras tu, dia pun sebut, tok nenek moyang, cucu nak lalu ya. Jangan kacau. Lepas daripada tu, dia pun sambung balik. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ni jadi masalah. Ni jadi macam campur aduk lah. Maksudnya kefahaman mereka dan keyakinan kepada bahawa aku minta dengan Allah dan kalau Allah dah tetapkan aku tak kena kacau, tak kena buat, maka Allah akan lindungi aku. Jadi macam tak berapa kemah lagi. Tak betul-betul solid kepada Allah Ta'ala. Itu isu. Nampak macam kelakar tapi besar tuan implikasinya. Bila kita Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, muktamad lah. Maksudnya iktimat kita, Allah akan jaga macam mana. Kalau betul lah bila Allah Ta'ala jaga dan tak jadikan kamu ni boleh buat apa-apa pada aku, kamu tak akan boleh buat apa-apa. Itu pegangan kita. Yakni kalau tiba-tiba tetap kita kena, maka itu adalah ketetapan Allah untuk uji kita dan kita kena hadapinya dengan cara-cara yang sudah Allah Ta'ala dan Rasulullah pandukan macam mana nak hadapikan. Itu ujian-ujian yang dah termaktub. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, kita pergi sikit lagi. Saya nak perhabis dah ni. Alhamdulillah banyak soalan, banyak respon. Ada yang tak boleh jawab, saya tak jawab lah ya. Okey, sini dalam kandungan bab buku yang kecil tadi ni, saya nak tunjuk ya, antara amalan orang lama yang dia percaya bila dia buat, ada dapat bagi kuasa, dapat bagi kelebihan-kelebihan tertentu. Tengok tu. Maka dalam kandungan bab diaturkan tajuk berdasarkan topik dibincangkan, ada yang tidak berkaitan i'tiqad. Namun sebahagian besar melibatkan campur aduk antara adab budaya yang tiada masalah bagi diamalkan, namun menjadi isu apabila melibatkan kepercayaan dan keyakinan berkaitan perkara gaib. Lihat jadual di bawah. Baik. Siapa gaya potongan pakaian, tak ada isu. Senjata mandi. Ni. Mandi membuang berdaka ataupun petaka. Mandi sampat, mandi bunting sulung, mandi limau, mandi nazar, mandi balai, mandi nobat, mandi safar, mandi khatan, mandi tobat, mandi junub, mandi wiladah, mandi mayat, memanjat rumah, memuja kampung, surat serah, bersanding, membelah mulut kanak-kanak, naik buai, turun tanah, nazar, keramat Habib Nuh, keramat Tok Gombak. Ini semua sebahagian daripada benda yang menjadi amalan tok nenek moyang kita dulu yang melibatkan mandi. Sebab apa mandi? Sebab kita di alam Melayu ni banyak air. Sebab apa amalan berkaitan mandi tak banyak di kalangan orang Arab? Sebab mereka padang pasir, air tak banyak. Jadi mandi safar ke apa semua ni banyak di tempat kita ni lah. Mandi nazar, mandi limau. Bahkan mandi limau ni bukan mandi saja, dia ada kaifiat dan fadilat dia. Kaifiat dia mandi tu sambil kena baca mantra-mantra tertentu. Syatarti liur ahtitilah liur bagi anak laki-laki, anak perempuan dan seorang. Mandi limau. Mandi limau ni sendiri, kalau mandi dengan limau tak ada masalah. Baguslah badan jadi segar, hilang bau busuk apa semua, limau ni pewangi, dia antigen yang begitu baik apa semua. Tapi bila mandi limau dengan ada i'tiqad, kaifiat tata caranya, mandi kena begini-begini. Ada. Apa dia fadilat dia? Siapa mandi limau ni nanti akan dikasihi oleh orang-orang, akan jadi suka dia. Kalau ada perempuan yang dia nak, maka perempuan itu pun akan membalahlah kasih cinta dia itu dan seumpamanya. Maka benda ni yang kita kata bermasalah ni. InsyaAllah pada sesi seterusnya kita akan bincang secara lebih lanjut lah perkara tersebut di sini apa semua. Baik, kita berhenti situ. Ada sebarang soalan tak untuk penutupnya?
Stop presenting. Okey. Okey, tuan-tuan yang masih ada ni, ada sebarang soalan ke lagi ke, nak respon ke sebelum kita berhenti? Dah sejam setengah dah ni. Tak ada ya? Yang bertulis? Sekejap, saya tengok. Minta pendapat pasal jalan jin suka kacau manusia ada. Okey, tak ada. Becky, kalau mandi bunga mawar itu masih boleh kan Ustaz sebab ada dijual bunga mawar. Okey, gini. Mandi dia gini. Asas dalam al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala benda yang umum itu adalah harus hukumnya. Hukum harus. Jadi mandi haruslah. Sebab bukan mandi wajib atau mandi sunat ya. Harus mandi. Bukan Islam pun mandi. Kalau Islam tak turun pada Nabi Muhammad pun, manusia akan mandi. Itu maksudnya benda tu harus. Kebiasaan manusia. Mandi bunga pun tak ada masalah. Sekadar mandi bunga. Dah. Tetapi, yang jadi masalah kenapa? Kenapa mandi bunga ni? Mandi bunga ni nak bagi buang sial majal. Tengok dah. Dia dah ada dah tambahan fadilat di situ. Kaifiat dia, nak mandi bunga ni, kena ambil bunga ni daripada 7 daerah yang berbeza. Airnya pula mesti air daripada qalah masjid yang 100 tahun lebih. Mandi pula mesti tengah-tengah bulan purnama, bulan Islam, bulan tengah purnama 15 bulan Islam. Mandi pula mestilah keadaan telanjang bogel ke lagu mana. Pelbagai kafiat yang letak. Kerana keyakinan bahawa ini ada fadilat-fadilat dan juga ada kelebihan-kelebihan tertentu. Itu jadi masalah. Walha mandi bunga ni sama je dengan mandi apa? Mandi aromaterapi yang ibu-ibu sekalian pergi ke spa tu lah, itu saja. Badan jadi wangi, jadi harum, okey lah. Tapi, kalau kata mandi bunga tu sebab kepercayaan, kaifiat tadi, dia jadi bermasalah. Ini yang kita kena faham. Ini yang perbezaannya itu. Nah, nak mandi bunga saja sebab apa? Nak bagi wangi badan, nak bagi segar, nak bagi, tak ada masalah. Tapi sebab apa mandi ni? Nanti mandi ni ada kena baca jampi sekian. Kena ambil sekian-sekian. Ada fadilat sekian-sekian. Kalau nak bagi suami saya, ikut cakap saya, nak bagi suami saya tak tengok wanita lain, kena buat. Tu dah kira ada unsur khurafat apa semua, bomoh apa semua tu lah. Unsur-unsur yang tidak syar'i itu. Tu kena faham ya. Okey ya, Noy Vicky. Kemudian puan kata ni mandi khatan. Mandi khatan ni kalau mandi sekadar untuk nak berkhatan, bomba mari sembuh ke, masuk dalam air nak sejuk sebelum, itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Berubat dengan orang Islam untuk sihir boleh ke? Ini ada perbincangan yang panjang. Dalam Sahih Bukhari ada bab khas. Dalam Sahih Bukhari ada bab khas berkaitan dengan perawatan ruqyah ni, dan ada perbincangan tentang boleh ke jumpa dengan perawat yang bukan Islam. Macam di Kelantan tu kadang-kadang ada pergi jumpa dengan Sami Buddha ke, dia panggil Tok Cha ya. Ataupun Sami Hindu ke dan seumpamanya. Saya tak nak bincang dulu sini. Dia ada perbincangan tu. Nanti ingatkan kita pada sesi terusnya. Zufairi tanya, jumpa bomoh dikira syirik ke? Tengok bomoh ni. Sebab istilah bomoh ni sudah sangat rencam ya di kalangan masyarakat kita. Kalau bomoh yang dimaksudkan itu adalah sekadar tukang urut. Ataupun dia ni seorang yang perawat kampung yang memang guna herba-herba kampung sahaja. Dan dia punya ruqyah jampi-jampi dia tu sekadar baca ayat Quran, baca doa-doa umum, itu tak ada masalah. Tetapi jika kita pun tahu dia ni memang bomoh yang kategorinya memang duduk puja setan iblis. Memang mantra-mantra dia tu memang duk panggil jin iblis, bau Jawa tak Jawa apa semua. Memang kita tengok dia pun pelik apa semua, semayang pun tidak apa semua. Maka kita tahu dia ni memang bomoh kategori yang duduk guna ilmu hitam. Lepas tu kita pergi jumpa pula dia. Pergi jumpa tu saja hadis Nabi sebut, solat tak terima 40 hari, 40 malam. 40 hari hadis sebut. Solat kita, pergi jumpa saja. Tetapi siapa yang jumpa, fasaddaqahu, dan mengiyakan, terima apa yang dia sebut. Bomoh tu sebut awak ni kena sihir, awak ni ada jin ni, jiran awak buat jahat pada awak lagu mana gini. Kita percaya, fasaddaqahu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah kata, orang macam ni dia jadi kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang ni Islam, yang ni Quran hadis.
Sebahagian ulama yang tegas kata ini bermaksud orang tu boleh jatuh pada syirik, boleh jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia telah letak sifat Allah pada Tok Bomo tadi. Biasanya bomo-bomo ni yang ilmu hitam, yang syirik ni, mereka bercakap benda-benda gaib. Benda gaib, benda apa? Benda-benda bercakap benda gaib masa depan ni hak mutlak Allah Ta'ala. Jadi kita telah letak sifat Allah pada Tok Bomo tadi, kita pula percaya pada dia, seolah-olah kita telah meletakkan sifat Allah pada Tok Bomo tadi. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang macam tu boleh jadi kufur dan syirik pada apa yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pandangan ulama yang keras ataupun ulama yang tegas, ya. Sedikit ringan, sebahagian kata orang macam ni dosa besar dan wajib taubat. Tidaklah sampai kufur dan keluar pada Islam. Kerana mungkin ada korinah-korinah lain lah. Kalau dia pergi dengan sengaja, memang nak guna ilmu hitam, nak buat khianat pada orang, itu mungkin kita termasuk kategori tadi. Tapi kalau dia pun pergi lah, kadang dia pun jahil, tak tahu, ikut-ikut saja. Orang kata orang ni boleh berubat, dia pun berubat, dan namanya ustaz, dia pergi juga. Maka kita katakan masih ada keuzuran di situ. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti situ. Dah hampir pukul 11 dah ni. Saya ingat sejam setengah lebih dah ni, hampir 2 jam juga kita. Sejam 45 minit lah juga, ya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung pada bulan depan. Dan saya, macam tadi lah, saya harapkan banyak respon dan soalan-soalan supaya lebih rancak dan lebih banyak ni lah. Dan tak semestinya tuan-tuan terima 100% apa yang saya respon. Boleh juga buat perbandingan dengan yang lain dan seumpamanya. Cuma sikap kita dalam mencari maklumat adalah kita cari yang terbaik dan yang setepatnya dengan apa yang digaris pandukan oleh Quran dengan Sunnah. Itu yang terbaik. Kita cari yang the best. Mungkin saya betul, tapi ada orang lain lebih betul. Tapi yang mana yang lebih senang dan selamat untuk kita terima dan amalkan. Dia kadang-kadang bukan antara betul dan salah. Kadang-kadang antara yang betul dan yang lebih betul. Dalam isu-isu yang khilaf itu, dia antara yang betul dan yang lebih betul. Tapi dalam bab berkaitan syirik, berkaitan dengan akidah, usul akidah, itu bukan antara betul dan lebih betul, tapi antara yang syirik dengan kufur dan seumpamanya. Syirik dengan tauhid dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil